kita dapat lihat bagaimana cerita-cerita yang jarang kita dengar. Biasa kita dengar dalam buku Mastika ni orang yang mati. Tapi dalam buku Mastika kali ini bukan orang mati, orang dipanah peti saja. Dia tidak tunjuk bagaimana keadaan orang mati. Ini pun juga jarang-jarang berlaku dalam buku Mastika. Biasanya mayat terdelik. Itu dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini Ambo ada satu mukusan yang istimewa. Jadi Ambo tak pernah lagi buat video unboxing. Hari ini Ambo buat satu video unboxing. Apakah yang Ambo unboxing ni? Jom kita tengok. Apakah benda yang Ambo unboxing yang Ambo nak kongsikan kepada anda sekalian? Ia dibalut cantik. Oh ya, sudah dah. Okay. Koyak. Apa benda ni? Apa benda ni? Adakah wang berjuta-juta? Wow, cantiknya balutannya. Apakah ini? Apakah yang saya dapat? Jeng. Ini dia. Saya ada buku Ustaz Dipanah Peti Ketika Imankan Solat. Buku Mastika April 2008. Saya ada, saudara, dalam tangan saya. Jom kita tengok apa tahu kita baca seketika yang heboh diperkatakan sebelum ini berkenaan dengan Ustaz Dipanah Peti Ketika Imankan Solat, merujuk kepada buku Mastika keluaran April 2018. Jadi alhamdulillah ada orang bukan ada rewi, Ambo beli. Ambo beli di Shopee dengan harga RM25. Siapa-siapa nak beli, Ambo nak jual RM250. Siapa nak beli buku Mastika ni, Ambo nak jual RM250. Ambo beli RM25. Jadi kalau tak sebi, tak sah. Nak beli ya? Ambo nak jual RM250. Barang molek boh. Demo tak kena barang. Demo kena lakoh jauh lagi. Ni barang molek boh. Barang molek ni kita unboxing ya. Ni dia. Buku ni baru. Buku baru lagi. April 2008. Okey. Banyak ada juga kontroversi politik itu hantu. Saya nak bacalah sekejap ni. Panas pilihan raya, ya Allah selamatkanlah Malaysia. 2008 lagi. Muka surat berkenaan dengan Ustaz Dipanah Peti itu. Tapi dalam buku Mastika ni saya baca sebentar lalu banyak politik. Ada ni semua. Saya cuma pangkah Pak Lah, Mahathir Aziz Anwar dan Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza ada juga bila masa tahun bisa jadi ahli politik. Politik itu hantu daripada Syahidan Jaafar. Ini bukan buku politik, ini buku Mastika. Biasa kalau tengok dulu buku Mastika ni mayat terjelik kerana tak bayar zakat. Itu biasa buku Mastika. Ini pun saya tak puasa dulu. Saya pun di antara pembaca buku Mastika juga. Okey. Ini pun buku pasal politik juga. Ini pasal pimpinan. Ini saya pada susahnya apabila bergelar WB. Wah, memang banyak pasal politik. Memang betul lah saya beli. Okey, nasib baik seorang je yang menang. Undilah saya. Macam ni. Ini dia. Muka surat 15. Ustaz Dasuki Dipanah Peti Ketika Imankan Solat oleh Nasai Ismail. Saya rasa Nasai Ismail ni kawan Ambo ni. Pada 27 Ramadan. Betul lah cerita yang dia kata ni. Dia kata dalam keadaan hujan yang halus jatuh ke bumbung zinc. Malam itu seorang iman muda yang berasal daripada kampung tersebut telah jadi terimeh. Ketika iman khusyuk membacakan surah di rakaat keempat, tum bunyi dia. Tum, kedengaran satu dentuman yang kuat dan sekelip mata sekilau api berwarna kebiruan masuk melalui tingkap. Dia masuk melalui tingkap lalu menyambar iman berkenaan. Iman muda itu terpelanting ke belakang sambil bertakbir Allahu Akbar sekuat hati. Dua jemaah di belakangnya. Seperti mana yang dia cerita, memang dia tak tambah pun, memang dia terpelanting kedua jemaah. Serentak dengan itu juga berkenaan elektrik terputus. Okey. Suasana menjadi kecoh, riuh satu surau, iman disambar peti. Solat tarawih dihentikan. Para jemaah menggerununi iman muda ini dan mengajarnya mengucap dua kalimah syahadah. Beberapa jemaah mengurut badannya. Samsudin yang turut berada di situ memicik-micik kaki dan tangan iman muda.
Saya macam tak percaya iman muda itu disambar petir. Tapi semua jemaah yang ada dalam malam itu nampak dengan jelas bunyi dentuman petir serta api menyambar melalui tingkap. Api itu masuk melalui tingkap. Terang Samsudin melalui telefon. Para jemaah memeriksa nadi iman muda yang masih terbaring di lantai. Mereka bimbang ustaz yang dihormati itu meninggal dunia kerana amat jarang orang yang selamat selepas dipanah petir. Ya, betul. Memang betul lah kata Samsudin ni. Anehnya, apabila diperiksa, jemaah mendapati nadi iman muda itu masih berdenyut. Kemudian, apabila dipanggil namanya, iman muda itu menyahut tanpa sebarang masalah. Jeng, jeng, jeng. Okey. Sungguh aneh, kata Samsudin. Iman muda masih mampu bergerak dan berkata-kata seperti biasa. Ini bukan mimpi. Bukan Samsudin seorang saja yang berada dalam surau ketika itu, serta menyaksikan petir menyambar tubuh iman tersebut. Iman muda itu kemudian mengucap 2 kalimah syahadah. Di ketika itu, air mata iman muda ini mengalir laju. Seperti mana yang dia cerita dalam Nolopa dan Nabil itu, mana dia tak tambah walaupun sedikit. Lebih mengejutkan Samsudin, apabila keadaan semakin pulih, iman muda itu bangun, seterusnya berdiri dan berjalan ke belakang surau untuk mengambil wuduk. Betul. Cerita ni dia tak tambah langsung seperti mana yang bersama dengan Nabi. Dan Nabi cakap, Masya Allah, ustaz ni walaupun lepas dipanah petir masih lagi mampu bersolat tarawih. Nabi dan Nilofa terkejut. Yang kita pun terkejut. Kami pelik badan iman ini tidak terbakar. Ya, sampai kali ini kita masih pelik. Sudahlah begitu dia boleh bergerak seperti biasa. Macam mana boleh jadi begitu? Sebab biasanya orang yang disambar petir akan meninggal dunia atau sekurang-kurangnya cedera parah. Seperti mana yang saya kata, Barry Allen ketika disambar petir, dia masuk hospital dan koma 6 bulan. Tidak lama kemudian, cerita Samsudin lagi, iman muda itu berjalan masuk ke surau dan mengajak orang ramai menghabiskan solat tarawih yang tertangguh tadi. Masya Allah, Nailafa dan Nabi masih lagi terkejut. Mereka bersolat semula, namun solat Samsudin tidak berapa khusyuk kerana memikirkan kajian sebentar tadi. Dia khawatir dalam keadaan iman muda selesai rakaat ke-8, iman muda memberi tazkirah selama 10 minit. Dia beri tazkirah pula 10 minit. Tazkirah selesai, Samsudin melihat iman muda seperti kesakitan. Lantas Samsudin dan para jemaah lain membantu membuka baju iman muda. Kelihatan di dada iman itu ada kesan merah-merah. Bajunya pula berbau hangit. Maknanya baju dia tidak terkoyak. Ada kesan bakar tapi baju pun tidak terbakar. Mungkin baju dia ni sama seperti dengan baju Bezita ketika berlawan dengan Firza. Baju yang berkualiti tinggi. Anehnya, tidak ada sebarang kesan terbakar pada badan iman muda ini. Hatta bajunya juga tidak terbakar seperti mana yang lazim berlaku kepada mangsa-mangsa petir. Seperti mana Mbok kata tadi, dalam buku dia kata bajunya pun tidak terbakar. Mana kata bukan dia saja yang hebat, bajunya juga hebat, tapi dengan izin Allah. Melihat keadaan iman muda tersebut, beberapa orang muda kampung membawanya ke hospital Jerantung. Lebih mengejutkan, sampai di hospital, iman muda itu berjalan sendiri menuju ke wad kecemasan. Maknanya bajunya tidak terkoyak, ada merah sikit, dia mampu berjalan sendiri ketika berada di wad kecemasan. Doktor yang sambut itu terus menggeleng kepala sambil mulutnya tidak henti-henti beristighfar. Netizen hari ini saja tidak henti-henti nak menyalahkan ataupun nak menyindir ustaz ni seperti Thor. Sedangkan Thor bukan begitu. Netizen ni memang kelakar lah. Bagi mengelakkan berlaku sesuatu yang tidak dingin ni, dia pun ditahan di hospital. Masuk 2 botol air. Oh, kena petir ni kena masuk air, dia hilang air. Tak tahu pula, mungkin dia kering lah. Dari badan dia kering, dia masukkan air. Okey, dia buku Mastika ni pun juga menghubungi beliau. Menghubungi Ustaz Dasuki ni. Okey. Katanya Dasuki membaca surah Al-Imran, selamatkan dari petir. Okey, inilah benar-benar bukti kekuasaan Allah, katanya Ustaz Dasuki. Betul, inilah benar-benar kekuasaan Allah SWT. Kita dapat lihat bagaimana cerita-cerita yang jarang kita dengar. Biasa kita dengar dalam buku Mastika ni orang yang mati. Tapi dalam buku Mastika kali ini bukan orang mati, orang dipanah petir saja. Dia tidak tunjuk bagaimana keadaan orang mati. Ini pun juga jarang-jarang berlaku dalam buku Mastika. Biasanya mayat terdelik. Itu dalam buku Mastika. Kali ini tak ada ya. Itulah bedah buku Mastika daripada saya, Jamil Hassan. Maaf kalau cara bedah saya tak pandai. Ini first time saya bedah buku yang baru saya unboxing, buku Mastika. Saya tak nak jual, tapi kalau anda paksa, saya jual dengan harga 280. Saya naikkan
Tadi 230, sekarang 280. Kalau tanya lagi jadi 300. Kalau anda nak beli, jangan banyak tanya. Bank 300, saya akan hantar buku ini kepada anda. Terima kasih. Assalamualaikum.